Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Tadi sore kita baru sampai ke Medan. 刚才中午我们才抵达缅兰， Nah, kita selama 3 hari 2 malam di Brastagi mengadakan retreat. 我们3天2晚在玛瑙山庄举行退休会， Sesuatu yang sangat indah dan penuh sukacita. 这是一件非常喜乐、非常美好的一件事。 Semua peserta juga boleh bersama-sama bersukacita. 所有的参加者都感到非常的喜乐。 Ketika tadi di sesi terakhir, 在最后一堂课的时候， saya tanya kepada Ko Liping, 我问李平弟兄 malam ini apakah masih untuk siap melayani?：“ 你今天晚上还有精神可以侍奉上帝吗？” Nah, karena selama 3 hari 2 malam dia sendiri yang memimpin pujian di sana. 因为在这3天2晚是他自己一个人带领了 Kalau 赞 kami 美。 hamba Tuhan gantian ya, itu ada 3 pembicara. 如果我们上帝的仆人，我们就轮流有3个讲员。 Dan dia mengatakan dia siap malam hari ini juga melayani. 李平弟兄他已经准备，他说他已经准备好了，今天晚上要侍 Dan 奉 saya 上帝 yakin。dan percaya dia juga di dalam keletihan dia, tapi dia punya semangat untuk melayani Tuhan. 我相信，虽然他感到很累，但是他还有热心的去侍奉上 Saya 帝。 juga bersyukur ada beberapa jemaat kita yang juga peserta retreat malam hari ini juga ikut. 我也很感谢上帝，在我们当中有几个的弟兄姐妹，虽然他们也有参加退休会， Tidak 但 ada 是今天晚上也能够参加晚祷会， Ya, tidak ada alasan untuk tidak datang ke gereja untuk beribadah. 没有借口能够阻挡我们来到上帝的面前 Ya, 祷告。 kemarin malam saya sebenarnya juga kurang tidur. Jam 3 pagi saya sudah terbangun. 其实我昨天晚上也睡不好，刚才早上我3点就已经起床 Nah, 了。 kemudian tadi pagi juga isi khotbah di retreat. 我刚才早上也在退休会讲了一篇道， Dan malam hari ini juga menyampaikan firman Tuhan. 今天晚上我也要讲一篇道。 Saya merasa terhibur. 我感到被安慰。 Nah, kalau majelis saja bisa melayani di tengah-tengah keletihan dia. 如果一位执事虽然他累了，也能侍奉上帝。 Ya, para jemaat juga di tengah-tengah keletihan dia tetap datang beribadah. 会友也是虽然累了，也能来到上帝的面 Malam 前 hari 敬 ini 拜上 tidak 帝。 ada alasan bagi saya untuk tidak menyampaikan firman Tuhan. 那么我也没有借口，没有传讲上帝的话语 Ini，sesuatu hal yang indah. 这是一件非常美好的事。 Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama merenungkan satu tema kasih yang memaafkan di tengah kebencian. 今天我们来思想一个主题，就是在仇恨中饶恕的爱。 Mari kita membuka Alkitab kita Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. 我们来翻开我们的圣经，在马太福音18章21到22节。 Matius 18 ayat 21 sampai 22. 马太福音18章21到22节。 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali, 7 kali. 那时，彼得近前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到7次，乃是到70个7次。” Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik bagi kami untuk bersekutu, beribadah. Dan pada saat ini ketika kami datang di hadapan Tuhan, sebelum kami memanjatkan doa-doa kami, Tuhan kiranya Engkau berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami butuh firman-Mu menjadi sumber kekuatan untuk melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu yang sempurna. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada suatu pagi di hari Minggu,
有一天，就是在星期日的早上， ada seorang pria yang bermalas-malasan di atas tempat tidur. 有一个男人在床上正在睡懒觉， Ya, dia bolak-balik di atas ranjangnya. 他反复的在床上翻滚， Lalu tiba-tiba terdengar dari luar kamarnya suara, 然后从他的房间外面传来了一个声音， sebuah suara yang lumayan keras yang mengatakan, "Ayo bangun, sudah waktunya pergi ke gereja." 一个很大的声音告诉他起床了，到时间要到教会了。 Ya, ketika pria di dalam kamar mendengarnya, 当这个男人在房间听到这个声音的时 dengan 候， nada protes dia berkata, 他用抗议的声音说 "Hari ini aku tidak mau pergi ke gereja. 今天我不要去教会， Aku capek. 我累死了， Aku merasa orang-orang di gereja semuanya menjengkelkan." 我觉得教会里所有的人都很讨人厌。 Wah, lalu terdengar suara dari luar lagi berkata, 然后那个外面的声音又对他说 "Kamu harus pergi ke gereja. 你必须到教 Kamu 会， tidak boleh begitu." 你不可以这样。 Wah, pria itu menarik selimut dan menutupi kepalanya. 他就把他的被子盖上他的头上面， Kemudian dia berkata, 然后他又说 "Aku tidak peduli. 我不管， Pokoknya hari ini aku tidak mau pergi ke gereja." 反正今天我不要去教会。 Lalu terdengar suara lagi dari luar kamarnya. 然后从房间外面又传来一个声音， Ya, suara yang semakin dekat dengan kamarnya. 那个声音在他的房间传得越来越近， Yang berkata, "Kamu harus pergi. 又对他说你必须要去教会。 Pokoknya tidak ada alasan." 总而言之，你不可以找任何的借口。 Lalu dengan jengkelnya pria yang di dalam kamar mengatakan, 他就觉得很烦，然后他就说 "Coba beritahu kepada saya apa alasan saya harus pergi ke gereja." 那么你告诉我有什么理由我要到教会呢？ Lalu terdiam sejenak, 他就静默了一下， terdengar suara dari luar, 然后外面的声音说 "Kamu dengar baik-baik ya, 你好好的听， ini alasannya. 这就是理由。 Pertama, 第一个理由， kamu sudah dewasa. 你已经长大成人 Kamu 了， bukan anak-anak lagi. 你不是一个孩子。 Alasan kedua, 第二个理由， kamu ini orang Kristen. 你是个基督徒。 Dan alasan ketiga, 第三个理由， kamu pendetanya." 你是那个教会的牧师。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， rupanya yang memanggil pria ini adalah mama daripada pendeta itu. 原来刚才叫他起床的是他的母亲， Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara jadi pendeta itu ada resikonya. 所以我们当牧师的也有一定的风险。 Majelis jemaat boleh tidak datang ke gereja. 如果执事和会友可以没有来到教会， Tapi pendeta tidak boleh tidak datang ke gereja. 但是牧师没有理由不来到教会。 Tetapi Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dalam dunia ini 但是，亲爱的弟兄姐妹，我们活在这个 tidak 世界 bisa 上， terhindarkan bertemu dengan orang-orang yang menyakiti kita dan bahkan mengecewakan kita. 难免我们会遇到一些使我们失望、使我们伤心的人， Yang menyakiti hati kita. 使我们伤心透了。 Sehingga tidak heran ada kalimat yang mengatakan sampai kapan kami harus mengampuni. 所以有一句话问：我们必须饶恕到什么时候呢？ Pertanyaan ini bukan baru saja dinyatakan, tapi jauh-jauh hari juga sudah pernah disampaikan oleh Petrus. 这不是一个新鲜的问题，很久以前彼得已经问过了。 Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 主啊，我要几次饶恕我的弟兄 Tuhan 呢？ Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan. 主耶稣给出了惊人的答案， Bukan sampai 7 kali, 不是7次， melainkan sampai 70 kali 7 kali. 乃是70个7次。 Sebenarnya ini bukan soal angka. 其实这不是一个算数的问 Ini 题， menunjukkan sebuah pengampunan sejati yang tanpa batasnya. 这代表了真正的饶恕是无限的。 Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar 3 hal. 亲爱的弟兄姐妹，今天晚上我们要学习3个真理。 Yang pertama, 第一个真理， mengampuni mereka yang tidak mengakui kesalahan.
就是饶恕那些不肯认错的人， Mengampuni orang yang mengaku kesalahan itu jauh lebih mudah. 饶恕那些肯承认自己错的人是比较容易的 Tetapi 事。 mengampuni orang yang tidak mengakui kesalahannya ini bukan sesuatu yang mudah. 但是要饶恕那些不肯认自己的错误的人是很难的一件 Kalau 事。 kita melihat perikop firman Tuhan sebelumnya, 如果我们来看前一段的经文， maka kita akan melihat bagaimana aturan untuk menegur orang yang berbuat salah. 我们就会看到，当我们面对一个犯罪的人，我们要遵守怎么样的一个规则？ Yaitu yang pertama sekali menegur dia 4 mata. 首先就是要单独的四目相对的与他对峙。 Kalau dia tidak mau nerima, 如果他不要听， bawa 1 atau 2 saksi untuk berbicara kepada dia. 就带1、2个见证人到他的面前来劝告他。 Kalau dia tetap tidak mau mengaku, 如果他仍然不要认 kalau dia 罪， tetap tidak mau bertobat, 如果他仍然不要悔改， baru diumumkan kepada jemaat. 那么我们就要带到会众的面前去处理了。 Dalam konteks yang demikian itulah Petrus bertanya, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni? 就是在这样的背景下，彼得问了：我们应该要饶恕几次呢？ Hal ini memberitahu kepada kita, kepada orang-orang yang sedemikian keras kepala sekalipun, yang tidak mengakui dosanya, kita tetap harus bagaimana mengampuni mereka. 这件事告诉我们，虽然我们面对这些很顽固的人，不想承认自己错误的人，我们仍然要饶恕他们。 Memang benar hati yang terluka dan hati yang dikecewakan membuat kita sulit mengampuni. 确实，我们受伤的心，我们失望的心，使得我们很难去饶恕别人。 Firman Tuhan memberitahu kepada kita, 但是上帝的话语告诉我们， orang-orang yang bahkan tidak mengakui kesalahannya pun kita harus mengampuni. 虽然那个人不承认他们的罪，我们仍然要饶恕他们。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， bila ditanya, 如果问我们， sejak kapankah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita? 耶稣基督从何时饶恕了我们的罪呢？ Sejak kapankah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita? 从什么时候主耶稣已经饶恕我们的罪呢？ A. Sejak kita mengakui dosa dan kesalahan kita kah? 第一，是否当我们已经认罪悔改之后吗？ Atau yang B, 或者第二， sebelum kita mengakui dosa, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita? 在我们认罪之前，主耶稣已经饶恕了我们的罪。 A atau B? A 还是 A atau B? B？A 还是 B？ Saya yakin dan percaya kita semua sudah tahu. Jawabannya adalah B. 我相信每个人都知道，正确的答案是 B。 Roma 5 ayat 8 memberitahu pada kita, 罗马书5章8节告诉我们说， akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。 Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita pada saat kita masih berdosa. 在我们还在犯罪还是罪人的时候，主耶稣已经饶恕了我们。 Masalahnya kamu mau percaya atau tidak? 问题是你要相信吗？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan Yesus tidak menanti kita mengaku dosa baru Dia mengampuni dosa kita. 主耶稣没有等到我们承认我们的罪之后才饶恕我们。 Demikian juga panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. 我们成为主耶稣的跟随者，也有同样的呼召。 Kita mengampuni orang lain bukan harus tunggu orang mengakui kesalahannya baru kita ampuni. 我们饶恕别人的时候，不要等到别人认他们的罪之后，我们才饶恕他们。 John Wesley mengatakan sebuah kalimat. 约翰威斯理曾说过一句话 Tuhan memanggil kita untuk mengampuni karena kita sendiri telah menerima pengampunan yang lebih besar darinya. 上帝要求我们去饶恕，因为我们自己已经从他那里得到了更伟大的饶恕。 Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas sekali. 上帝的话语已经很清楚的告 Kita 诉我们， mengampuni bukan oleh karena orang mengakui kesalahannya. 我们饶恕人不是因为那个人已经承认 Kita 他们犯错 mengampuni 了， karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. 我们饶恕人，因为上帝已经饶恕了我们。 Ini poin yang pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点， kita mengampuni tanpa batas. 我们必须
无限的饶恕。 Ini pengajaran daripada Tuhan Yesus. 这就是主耶稣教导我们的真理。 Pengampunan yang kita berikan itu adalah tanpa batas. 当我们饶恕人的时候，必须是无限的。 Ketika Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali. 当主耶稣教导我们要饶恕人70个 Ini 7次 bukan 的时 berarti 候， 490 kali. 这不代表是490次， Tetapi ini berbicara tentang pengampunan yang terus menerus dan berkelanjutan. 但是这代表了饶恕是一个持续不断的一个过程。 Pengampunan sejati tidak berhenti pada kesalahan satu atau mengampuni satu kesalahan atau dua kesalahan. 真正的饶恕不应该停在一个错误或者是2个错误。 Pengampunan didasarkan pada kasih yang tak terukur. 真正的饶恕是来自于无限的爱。 Pada suatu hari sepasang suami istri bertengkar hebat. 有一天，有一对夫妻吵得很厉害， Ya, mereka tidak berbicara selama beberapa hari. 他们和对方都不说话了很 Ya, 多天， kedua belah pihak gengsi untuk minta maaf. 他们都很骄傲，不要原谅对方。 Suatu malam, 然后有一天晚上， suami besok pagi-pagi jam 5 sudah harus bersiap-siap pergi ke kantor karena ada rapat penting. 这位丈夫呢，他明天一大早5点早上就要到办公室去开会了， Oleh sebab itu dia takut ketiduran. 所以他怕他自己睡晚 Dia 了， juga butuh supaya istrinya bantu membangunkan dia. 所以他也希望他的老婆可以叫醒他， Oleh sebab itu dia menulis sebuah catatan di atas tempat tidur. 所以他写了一张字条放在床上， Bangunkan saya besok jam 5 pagi. 请你5点早上叫醒我。 Ya, singkat cerita, 长话短说， keesokan harinya, 明天早上， wah suaminya kaget setengah mati. 这位丈夫感到很惊 Dia 讶， lihat jam sudah jam 8 pagi. 他看到已经8点早 Wah, 上了， emosinya sudah mulai naik. 他就感觉到很愤怒。 Namun sebelum dia buka suara memarahi istrinya, 但他开口骂他妻子之前， dia melihat ada selembar kertas di atas ranjang 他就看到床上有一个字条， yang menuliskan bangun sudah jam 5 pagi. 那里写着起床已经5点早上了。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， dalam hubungan suami istri tidak bisa terhindar yang namanya konflik. 在我们的夫妻关系里面，我们难免会遇到一些的矛盾。 Sama seperti konflik bisa terjadi bukan hanya 1-2 kali. 就好像这个矛盾不只是发生1-2次， Demikian juga dengan pengampunan atau saling memaafkan itu butuh beberapa kali bahkan terus menerus. 因此饶恕也不是1-2次，而是要持续不断的饶恕。 Sesungguhnya suami istri yang tidak taat firman Tuhan, 所以，一个不遵守上帝话语的夫妻， sesungguhnya kehidupan mereka sangat menderita. 他们的生活就会变成很痛 Bukan 苦， tidak mungkin akan memunculkan banyak masalah-masalah yang baru. 也会因此发生了很多新的问题。 Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sebagai pendeta bersama Semu juga seringkali ada selisih paham. 牧师和师母也经常会发生矛盾， Tetapi kami berdua secara tidak tertulis lah ya, kami punya satu prinsip 但是我们夫妻俩有一个原则， bahwa kami akan berusaha sebelum 24 jam kami sudah berkomunikasi kembali. 在24小时里面，我们必须要和对方说话，不可以冷战。 Ya, saya seringkali memulai pembicaraan bersama dengan semu saya berkata, 那么牧师会对师母说 ya pagi hari kiaje kikau cia.：“ 今天早上要去哪里吃早餐啊？ Aja cake bu. 要跑早街吗？” Pokoknya cari cara untuk buka mulut. 总而言之，找一个话题开口和他 Itu 说话。 langkah pertama sangat penting. 那第一步是非常重要的。 Ketika dia jawab, 当他回答的时候， yakinlah sudah beres semuanya. 那么你们深信把一切问题已经解决了。 Kadangkala yang buka mulut itu gengsi untuk buka mulut, ya. 有时候人会觉得不好意思，作为第一个开口的人， Sehingga masalah terus-menerus tidak bisa selesai.
所以问题一直在发酵。 Ya, poin yang terakhir. 最后一点， Mengapa kita harus mengampuni? 为什么我们要饶恕 Karena 呢？ mengampuni adalah sebuah perintah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. 因为饶恕是从上帝而来的一个命令。 Tuhan Yesus tidak memberikan kita pilihan untuk mengampuni. 主耶稣没有给我们选择是否要去饶恕， Ini adalah perintah. 这是一个命令。 Pengampunan bukan hanya untuk kebaikan orang lain. 饶恕不只是为了别人的好处， Tetapi pengampunan juga ada kebaikan untuk diri sendiri. 也是为了我们自己的好。 Sesungguhnya ketika kita mengampuni, kita lepas daripada kepahitan dan hati kita penuh damai sejahtera. 当我们饶恕人的时候，我们就从苦毒中得到释放，我 Bapak 们也 Ibu 可以感到 Saudara 平 yang 安。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Panggilan daripada Tuhan kepada anak-anak Tuhan adalah hidup di dalam damai sejahtera. 上帝呼召他的孩子们要活在平安当中， Dan Tuhan menghendaki kita disembuhkan dan dipulihkan dengan mengampuni sesama kita. 上帝要我们透过饶恕他人得到疗愈。 Ada seorang pria yang bernama Budi. 有一名男子名叫布蒂， Dia bekerja di sebuah perusahaan yang besar. 他在一个很大的公司里 Suatu 做工。 hari rekan kerjanya bernama Anton menuduh Budi melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak ia lakukan. 有一天呢，他的同事名叫安顿，就指责他犯了一个他从来没犯过的错。 Akibat tuduhan ini hampir saja Budi dipecat daripada perusahaannya. 因为这个指控，布蒂就差点丢了他的工作。 Meskipun kebenaran akhirnya terungkap, 虽然最后真相大白了， Budi dinyatakan tidak bersalah. 布蒂是无辜的， Tetapi hatinya terluka dan marah terhadap Anton. 但是他的心已经非常的伤痛，并且感到很愤怒。 Setiap hari bertemu di kantor, 每天他在办公室遇见安顿， Budi selalu menahan emosinya. 布蒂必须压抑他的愤怒的 Di 感 dalam 觉。 hatinya berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengampuni dia. 他心想：我怎么可能会饶恕他呢？ Dan Budi merasa Anton adalah orang yang tidak patut untuk diampuni. 布蒂也觉得这个安顿不配得到他的饶恕， Namun setiap kali Budi berdoa kepada Tuhan, 但是每次布蒂向上帝祷告， seakan-akan suara di dalam hatinya Tuhan berkata, ampuni dia, ampuni dia. 他在心里听到上帝的声音对他说：“饶恕他吧，饶恕他 Di 吧。 dalam hal inilah Budi terus bergumul di dalam hatinya. ”为了这件事，布蒂不断的挣扎。 Mengampuni Anton begitu sulit karena Anton tidak pernah mengaku kesalahannya. 要原谅、饶恕安顿觉得很难，因为这位安顿从未对他认 Anton 错， tidak pernah meminta maaf kepada Budi. 也从未向他道歉， Bahkan tidak menunjukkan penyesalan. 也没有显出有任何的悔意。 Budi sekarang juga harus melawan perasaannya sendiri. 布蒂必须要抵抗他自己的感受， Tetapi suara Tuhan di dalam hatinya begitu jelas. 但是上帝的声音在他的心里那么的清晰， Dan bahkan mengingatkan Budi bahwa dosanya juga sudah diampuni. 再次的提醒他，他的罪也是已经被饶恕 Pada 了。 saat itulah dia mengambil tekad untuk mengampuni Anton 就在那个时候，他决定了要饶恕安顿。 dan berkata kepada Anton, 他对安顿说 aku memutuskan untuk mengampunimu,：“ 我已经决定原谅你了， bukan oleh karena kamu meminta maaf, 不是因为你已经道歉了， tetapi karena Tuhan ingin aku melakukannya. 但是是因为上帝要我这么 Karena 做， saya tahu Tuhan juga telah mengampuniku. 因为我知道上帝已经饶恕了我 Oleh，sebab itulah saya harus melakukan hal yang sama. 所以我必须对你做同样的事。 Ketika Budi melakukan hal demikian, 当布蒂这样做的时候， hatinya dipenuhi sukacita yang luar biasa. 他的心里充满了出人意外的平安， Beban kebencian dan kemarahan yang menghimpitnya perlahan-lahan hilang. 压着他的那个愤怒和伤痛，慢慢的已经解散了。 Meskipun Anton tidak pernah berubah, 虽然安顿没有悔改过， Budi belajar bahwa pengampunan adalah ketaatan kepada Tuhan.
目的学习到饶恕人是代表我们正在顺服上帝， Bukan soal apakah orang lain itu pantas diampuni atau tidak. 不是关于那个人到底配不配得到原谅。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄 Ini 姐妹， sebuah kesaksian yang begitu indah bagi engkau dan saya. 这对我们来说是一个非常美好的见证。 Tuhan ingin kita disembuhkan dari kebencian. 上帝要我们每个人可以从仇恨当中得到治愈。 Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera. 上帝要我们活在平安当中。 Tuhan mau menyembuhkan kita. 上帝想要医治我们。 Masalahnya, maukah kamu disembuhkan? 问题是你想要被医治 Dalam 吗？ hal ini ada 3 quotes yang kita boleh bersama-sama perhatikan. 在这件事，我们可以一起来学习3个名言。 Yang pertama, 第一， Tuhan tidak meminta kita untuk mengampuni hanya jika kita merasa siap, tetapi Dia memerintahkan kita untuk mengampuni sebagaimana Dia telah mengampuni. 上帝要求我们饶恕人，不是只在我们感觉到我们准备好的时候，但是他命令我们，如同他已经饶恕人一样，我们去饶恕别人。 Kita mengampuni bukan karena orang lain, 我们饶恕不是因为别人的 kita 缘故， mengampuni bukan karena kita sendiri, 也不是我们自己的缘故， kita mengampuni oleh karena Tuhan. 我们饶恕是因为上帝。 Kemudian quotes yang kedua, 然后第2个名言， mengampuni adalah panggilan suci yang diberikan oleh Tuhan bukan berdasarkan kesalahan orang lain, melainkan berdasarkan kasih Tuhan. 饶恕是上帝赋予我们的一个神圣的呼召，并不是基于他人所犯下的罪，而是基于他的爱。 Mengampuni adalah panggilan suci yang daripada Tuhan. 饶恕是上帝给我们的神圣的呼召。 Kemudian yang ketiga, 第3点， kita mengampuni bukan karena itu mudah, 我们选择饶恕，不是因为它是一个容易的事， tetapi karena itu adalah perintah Tuhan yang membawa kita kepada kasih yang lebih dalam. 而是因为这是上帝的命令，要引领我们进入更深层的爱。 Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita sudah berbicara banyak tentang hal pengampunan. 亲爱的弟兄姐妹，今天晚上我们已经说了很多关于饶恕的事， Tetapi kita bukan dipanggil sebagai pendengar saja. 但是我们被呼召不只是变成一个聆听者， Tuhan ingin kita merasakan bukti janji firman Tuhan. 上帝要我们自己感受到上帝话语的真迹和 Ketika 能力。 kita menaati firman-Nya. 当我们顺服上帝话语的时候， Sebagai ilustrasi penutup, 作为总结的一个故事， ada seorang pendeta yang berkhotbah tentang pentingnya pengampunan. 有一位牧师正在讲关于饶恕有多重要的一篇道。 Ya, di akhir khotbahnya dia bertanya kepada jemaat yang ada. 在他讲到终结的时候，他就问会众一个 Siapa 问 di 题： antara kita yang sudah mengampuni musuh-musuhnya? 你们当中谁已经饶恕了你们的仇人？ Dan hampir semua daripada jemaat mengangkat tangannya. 几乎所有的会众都举手了， Kecuali satu orang nenek yang duduk di paling depan. 除了在前面坐着的一位老奶奶。 Ya, pendeta itu heran melihat nenek ini tidak angkat tangan. 那位牧师就觉得很奇怪，为什么这位老奶奶不举手呢？ Lalu bertanya kepada nenek ini, 他就问这位老奶奶 Bu, Anda tidak mau mengampuni musuh-musuh Anda? 太太，你不要饶恕你的仇人吗？ Nenek itu tersenyum. 这位老奶奶就笑笑 Lalu 的 dia 说 berkata, 她说 saya tidak punya musuh. 我已经没有仇人了。 Wah, pendeta itu takjub luar biasa ini nenek. 这位牧师觉得很惊讶，哇，这个奶奶真的很了不起，她竟然没有仇 Ibu 人。 bisa berikan kesaksian nggak untuk semua jemaat mengapa ibu tidak punya musuh? 你可以上来做见证吗？为什么你没有仇人呢？ Lalu nenek ini berdiri dan berkata, 然后这位老奶奶就站着说 sekarang saya sudah berusia 95 tahun. 现在我已经95岁了， Semua orang yang memusuhi saya sudah meninggal dunia. 我的仇人都已经死光了。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， mengampuni rupanya ada batas waktunya.
原来饶恕是有一个期限的。 Ya, selagi kita masih ada kesempatan mengampuni, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya. 当我们还有机会饶恕人的时候，让我们每个人都能把握机会。 Ada 2 ayat firman Tuhan sebagai penutup. 作为总结，有2段经文，请我们注意看。 Matius 6 ayat 12 dan Matius 6 ayat 14. 马太福音6章12节和14节。 Matius 6 ayat 12, doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 12节是免我们的债，如同我们免了人的债。 Matius 6 ayat 14 memberitahu pada kita. 14节告诉我们， Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 你们不饶恕人的过犯，你们的天父也不饶恕你们的过犯。 Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu mengampuni, sesegera mungkinlah mengampuni. 所以，当你们还有机会饶恕人的时候，我们尽量快一点的去饶恕人， Jangan tunggu orang sudah meninggal dunia, Anda sudah tidak bisa mengampuni. 不要等到人死了之后，你们就没有机会去饶恕人了。 Ya Tuhan menolong kita. 但愿上帝帮助我们每个 Ya, 人。